Selamat pagi dan selamat hari Sabat semua. Apa kabar kalian semua? Diharap dalam keadaan yang baik ya. Saya, Aunty Penny, akan memimpin dalam acara Sekolah Sabat online pada Sabat ke-13 ini. Sebelum memulakan acara kita menjemput Aunty Lodri untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Agung lagi pengasih. Puji syukur Tuhan sebab dengan berkat-Mu kami dapat berkumpul lagi pada pagi Sabat ini. Urapilah setiap kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini menjadi bekal kehidupan kami seharian dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di atas kasih karunia-Mu. Segala puji dalam nama Bapa kami di surga kami berdoa. Amin. Terima kasih Aunty Lodri. Mesej kita pada hari ini ialah aku bahagia ketika orang lain bergabung dengan keluarga Tuhan. Ayat hafalan pula, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, hingga kita disebut anak-anak Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Sekarang kita akan mendengar persembahan istimewa dari kanak-kanak Gereja Simbo. Puji Tuhan, sungguh merdu sekali lagu itu tadi. Amin. Untuk aktiviti persediaan, kita akan melihat apa yang disediakan oleh Aunty Elizabeth. Hai anak-anak, selamat hari Sabat. Sekali lagi kita berjumpa untuk minggu ini. Sabat ini, Aunty Audrey akan berkongsikan pelajaran Alkitab kita untuk Sabat ke-13. Tajuk pelajaran Alkitab kita untuk Sabat ini ialah pelajaran dari seekor ulat. Anak-anak pernah tengok ulat? Siapa berani pegang ulat?
Mesti ada yang berani, juga ada yang geli. Betul tak? Apa kaitan ulat dengan sambungan cerita kita pada minggu lepas? Apakah yang berlaku antara ulat dengan Yunus? Mari kita sama-sama mendengar sambungan cerita ini ya. Mengapa? Tanya ibu sambil memandang wajah Caitlin semasa dia dan abangnya, Jeremy, naik ke dalam kereta. Aku mendapat markah yang rendah lagi dalam ujian mengeja, Caitlin mengeluh. Ibu mengatakan bahwa ibu akan menghukumku jika aku mendapat markah yang rendah dalam mengeja. Jeremy tersenyum kepada dirinya sendiri. Dia ingat ketika ibu pernah menghukumnya karena tidak belajar mengeja. Maaf Caitlin, kata ibu dengan simpati. Saya akan menolong kamu mempelajari perkataan-perkataan kamu setelah siap makan malam. Jeremy mulai merasa panas dan marah. Mengapa ibu tidak menghukum Caitlin seperti yang telah dia katakan? Yunus juga merasakan yang sama seperti Jeremy. Mari kita melihat apa sebabnya. Wajah Yunus menjadi merah. Dia menggertakkan giginya. Tuhan telah berubah pikiran. Tuhan tidak akan memusnahkan kota Niniwe itu. Yunus menggenggam tangannya. Dia sangat marah sehingga dia ingin menumbuk seseorang. Aku tahu engkau akan bertingkah seperti ini. Yunus mengoceh kepada Tuhan. Itulah sebabnya aku mencoba melarikan diri ke Tarsis. Engkau adalah Tuhan yang pengasih dan berkemurahan. Engkau sabar dan baik hati. Aku tahu engkau akan berubah pikiran dan tidak akan memusnahkan orang-orang jahat ini. Bunuh sajalah aku, teriak Yunus. Akan lebih baik jika aku mati, karena apa yang aku ramalkan tidak akan terjadi. Tuhan menjawab Yunus, wajarkah kamu menjadi marah seperti ini? Mungkin sesuatu akan terjadi terhadap Niniwe, fikir Yunus. Dia memutuskan untuk berjalan menuju ke suatu tempat di mana dia dapat melihat kota itu. Cuaca sangat panas di bukit itu. Yunus membangunkan sebuah pondok kecil dari ranting-ranting pokok untuk melindungi dirinya dari sinaran matahari. Dia duduk dan menunggu. Tiba-tiba, perkara yang luar biasa terjadi. Tuhan membuat sebuah pohon jarak dengan daun-daun yang hijau dan besar mulai tumbuh di sebelah pondok Yunus. Yunus menatap tumbuhan itu. Dia tidak pernah melihat kejadian seperti itu. Dia tidak pernah melihat apapun yang tumbuh secepat itu. Pohon itu tumbuh semakin tinggi dan tinggi. Batangnya bertumbuh semakin panjang dan besar. Daun-daun yang besar mulai tumbuh dan saling menutupi satu dengan yang lain. Pokok jarak itu semakin tinggi menutupi pondok kecil Yunus. Pohon itu membuat suatu tempat yang teduh untuk duduk. Yunus tersenyum kepada dirinya. Tentu nikmat terlindung dari matahari yang terik. Dia merasa sangat senang dengan tumbuhan itu. Yunus menghabiskan sepanjang malam di dalam pondoknya. Pada keesokan harinya, Tuhan menyediakan seekor ulat yang memakan tumbuhan itu melalui batangnya. Sudah pasti tumbuhan itu pun mati. Dia tidak lagi boleh melindungi Yunus dari sinaran matahari. Hari bertambah panas dan semakin panas. Tuhan mengirimkan angin panas untuk bertiup ke arah Yunus. Angin itu bertiup dan terus bertiup
Sinaran matahari semakin menyengat. Yunus sangat sengsara dan marah. "Lebih baik aku mati daripada menahan semua ini," dia berseru. Kemudian Tuhan berbicara kepada Yunus. "Adakah patut kamu marah kerana tumbuhan kamu mati?" "Ya," teriak Yunus. "Kamu merasa menyesal kerana pohon jara itu, tetapi kamu tidak melakukan apapun untuk membuatnya tumbuh. Tumbuhan memang tidak akan hidup begitu lama," kata Tuhan. "Niniwe memiliki 120.000 orang yang tinggal di sana, ditambah dengan haiwan-haiwan. Walau bagaimanapun, aku yang menciptakan mereka dan aku mengasihi mereka. Bukankah aku seharusnya memiliki alasan yang lebih untuk menyesal bagi mereka daripada kamu merasa menyesal untuk pohon jara yang mati itu?" Yunus merasa bingung. Dia tidak memahami mengapa Tuhan menyelamatkan orang Niniwe. Namun, dia mengetahui bahwa Tuhan adalah kasih dan berkemurahan. Bertahun-tahun kemudian, Yesus berbicara tentang pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh Yunus. Cerita ini menunjukkan kepada kita betapa kasih dan panjang sabar Tuhan kita itu. Dia ingin agar kita mengikuti teladannya, yaitu mengasihi, baik hati, dan sabar terhadap orang-orang di sekitar kita. Dia ingin kita bergembira ketika orang lain bergabung dengan keluarganya. Bagaimana perasaan anak-anak jika diperlakukan seperti orang dalam cerita Alkitab yang baru kita dengar tadi? Adakah anak-anak rasa disayangi, ataupun rasa diterima, atau rasa dialu-alukan, ataupun rasa dihargai? Atau adakah anak mempunyai perasaan yang lain? Apakah yang kita pelajari dari Alkitab ini? Mari kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat pada 1 Yohanes 3 ayat 1 yang berbunyi begini. "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan." 1 Yohanes 3 ayat 1. Apakah pula mesej Tuhan hari ini? Mari kita ucapkan mesej ini bersama-sama. "Saya sangat gembira apabila orang lain menjadi ahli dalam keluarga Tuhan." Oke anak-anak, mari kita sama-sama pergi ke bahagian mengaplikasikan pelajaran. Hai Gilian, selamat datang di keluarga Tuhan. Saya gembira Anda menjadi sebahagian daripada anggota keluarga Tuhan. I'm so glad you're a part of the family of God. You've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel down this soul. For I'm part of the family of God. Pelajaran tadi amat baik. Bagi perkongsian pelajaran dalam bentuk graf, kita menjemput Aunty Elizabeth pula. Tajuk aktiviti kita pada hari ini ialah Kad Gembira.
Hai anak-anak, selamat pagi dan selamat hari Sabat semua. Pada hari ini untuk aktiviti berkongsi pelajaran kita akan membuat satu kad gembira. Okey, kad ini awak boleh berikan kepada sesiapa sahaja yang awak kurang kenal di dalam gereja pada hari Sabat ini. Okey, awak boleh berikan kepada orang yang baru dibaptis atau kawan atau tetamu yang ada di dalam gereja. Apa yang boleh awak buat adalah Aunty telah sediakan contoh di sini bagaimana nak buat kad. Okey, mula-mula kita akan gunakan sekeping kad atau kertas yang kosong. Okey, awak lipat, awak buatkan muka surat depannya seperti yang ada dalam gambar ini. Dan jangan lupa mesej iaitu Tuhan cinta kamu. Okey, muka surat kedua kita buat seperti ini. Kita akan tuliskan mesej ini ya anak-anak pada kertas ini iaitu saya gembira kamu berada di dalam rumah Tuhan. Ini pada muka surat kedua. Pada muka surat yang sebelah kanan ini kita akan tulis ini. Tuhan berkati. Amin. Okay, awak tulis nama awak. Selepas awak tulis Tuhan berkati. Amin. Nama awak. Okay, nama awak Joy. Awak tulis Joy. Di sini ya. Okay, selepas siap ini awak boleh gunakan apa-apa saja hiasan, stiker kah, marker kah untuk awak lukis lagi, untuk awak cantikkan lagi kad ini. Selepas itu, awak akan berikan kepada orang yang awak nak bagi tadi. Okay? Tuhan berhasrat rumahnya menjadi tempat di mana setiap orang datang dan merasa dialu-alukan. Itulah sebabnya kita memberi kad alu-aluan atau jemputan kepada orang di dalam gereja. Adakah kita gembira selepas itu? Ya. Dan mesejnya adalah saya sangat gembira kamu berada di dalam rumah Tuhan dengan kami. Dan saya juga sangat gembira apabila orang lain menjadi ahli keluarga dalam keluarga Tuhan. Ini adalah hasil kad yang Aunty buat. Adik-adik boleh buat lagi dengan kreativiti masing-masing ya. Sekian sahaja untuk aktiviti craft kad gembira pada hari ini. Terima kasih. Anak-anak, seronok dengan aktiviti pada hari ini. Semoga semua diberkati dengan aktiviti yang telah dijalankan pada pagi ini. Baiklah anak-anak, bagi doa penutupan, kita menjemput Aunty Granny untuk berdoa. Sekarang mari kita sama-sama berdoa bagi doa penutupan kita ya. Mari kita sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesehatan yang baik kepada kami. Terima kasih juga Tuhan karena kami berkesempatan mendengarkan pelajaran yang telah kami dengarkan sebentar tadi. Tuhan, semoga pelajaran tadi bisa memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak kami Tuhan. Engkau berkatilah anak-anak kami Tuhan dan berikanlah kebijaksanaan kepada mereka supaya mereka bisa bijak dalam segala hal Tuhan. Lebih-lebih lagi kami berharap agar mereka bisa menjadi anak-anak yang berguna kepada kehidupan mereka Tuhan. Berkatilah semua kami Tuhan. Kau ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Hai. Amin. Terima kasih semua di atas penderitaan kalian dalam acara Sekolah Sabat kita. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Sabat semua. Bye-bye.